Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, seterusnya hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat meneruskan kembali majlis pengajian kita yang kita langsungkan sebanyak 2 kali dalam sebulan, iaitulah pada minggu yang pertama hari Khamis dan juga pada hari Khamis minggu yang ketiga. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir menonton. Dari mana sahaja anda berada, saya tengok ada yang daripada Nilai, ada juga daripada Bangi yang kalau saya tidak silap. Jadi saya ucap ahlan wa sahlan, jazakumullahu khairan kepada semua yang hadir menonton bersama dengan kita di laman Facebook Baitus Salam pada malam ini, untuk kita bersama mengikuti satu sesi perbahasan di bawah tajuk bagaimana menjaga pandanganmu. Bagaimana menjaga pandanganmu. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, saya juga melihat ramai yang telah komen suara saya jelas. Jadi saya ucap jazakumullahu khairan, dan kita akan terus pergi kepada syarahan dan kupasan tajuk kita pada malam ini, iaitu bagaimana menjaga pandanganmu. Kita sebagai umat Islam, tidak kira apa jantina kita, sama ada kita lelaki atau kita perempuan, maka kita dituntut oleh agama kita untuk kita menjaga pandangan. Yang ini adalah suatu syariat daripada Allah, bahawasanya Allah mensyariatkan umat Islam, baik lelaki atau perempuan, untuk menjaga pandangan. Kalau kita lihat, Allah mengatakan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki-lelaki yang mukmin, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menunduk ataupun mereka menjaga pandangan mereka. Hakikatnya ghaddul basar adalah menundukkan pandangan dan penglihatan kita daripada melihat kepada perkara yang haram. Kemudian dalam ayat yang berikutnya pula Allah kata wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin, dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wanita-wanita mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi kenyataan yang tepat, lelaki dan perempuan keduanya dituntut untuk menjaga pandangan. Ada sebahagian dari kalangan kita yang menyebut orang perempuan kena jaga aurat, orang lelaki kena jaga pandangan. Walaupun ucapan ini tidaklah salah secara 100%, tetapi kita katakan sebenarnya tuntutan adalah sama. Orang lelaki dan perempuan dituntut untuk menutup aurat, demikian orang lelaki dan orang perempuan ditutup untuk menjaga pandangan. Jadi kita pada malam ini nak bicara berkenaan bagaimana menjaga pandangan kita. Tambah-tambah lagi, pandangan mata kita ini boleh menatijahkan kita ini mendapat dosa atas apa yang kita lihat, atas apa yang kita pandang. Sebab itu ada maksiat yang disebut sebagai maksiat mata, maksiat pada penglihatan, maksiat pada pandangan. Dan kita baru-baru ini dikejutkan. Saya masih ingat bahawasanya sahabat kita, saudara Abu Talhah hafizahullahu ta'ala, ada kongsikan kepada saya bahawasanya mengikut rekod kajian
dalam tempoh PKP bahawasanya ramai dari kalangan masyarakat di negara kita ini telah melayari laman-laman web lucah. Dan ini semua adalah termasuk dalam kategori maksiat mata. Apabila kita memandang sesuatu itu dengan syahwat, menaikkan hawa nafsu dan kadang-kadang membawa kepada negatif yang lain seperti terdedahnya kepada zina dan juga maksiat-maksiat yang lain. Jadi kita nak tahu bagaimanakah, kita dah tahu ini penyakit. Penyakit iaitu menjaga mata, maksiat mata. Kita tahu ianya merosakkan kita dan kita kalau boleh semua kita ini nak jaga mata kita ini supaya kita tak nak melakukan maksiat mata. Kita nak kalau boleh mata kita bersih daripada memandang tempat-tempat yang Allah haramkan kepada kita. Jadi ini adalah penyakit yang kita nak tahu apakah cara untuk kita merawatnya. Apakah ubat yang boleh merawati penyakit ini yang berbahaya ini? Sekiranya ia tidak dikawal, ia tidak dikekang, maka ia akan memudaratkan kita dengan mudarat yang lebih besar. Perkongsian kita pada malam ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, adalah diambil daripada sebuah ceramah atau sebuah muhadarah, yang mana muhadarah ini telah disampaikan oleh seorang ulama besar di Arab Saudi, iaitulah Al-Syekh Al-Allamah Abdul Razak Al-Badar, Abdul Razak ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumallahu ta'ala, yang mana beliau Syekh Abdul Razak Al-Badar dan bapanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, keduanya merupakan ulama besar yang berada di negara Arab Saudi pada hari ini. Jadi Syekh Abdul Razak Al-Badar ni dalam satu kuliah yang beliau sampaikan secara publik seperti ini, cuma bukan melalui Facebook live tetapi secara berhadapan dengan anak-anak murid beliau. Dalam kuliah tersebut ada satu soalan yang ditanyakan kepada Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullahu ta'ala. Di sini dirakamkan soalan tersebut, bahawasanya ada seorang lelaki, dia tanya kepada Syekh Abdul Razak Al-Badar, dia kata, wahai Syekh, wahai Tuan Guru, dia kata, aku ni telah diuji dengan banyak maksiat, dia kata. Aku telah diuji dengan banyak maksiat, khususnya min jihatin nazar, khususnya dari sudut pandangan dan penglihatan mata aku, dia kata. Fama nasihatukum lana wa kaifat tariq ila taubah. Apa nasihat kamu wahai Tuan Syekh kepada aku ni, dan bagaimanakah jalan dan caranya untuk aku bertaubat? Dia bertanya kepada Syekh Abdul Razak Al-Badar. Satu faedah yang kita boleh keluarkan daripada persoalan ini. Apa faedah tersebut? Faedah yang pertama, seseorang yang mempunyai sebarang masalah dalam hidup, sama ada masalah yang dia hadapi adalah dari sudut dunia atau dari sudut agama dia, maka pergi dan kembalilah rujuk kepada para ulama. Ini faedah yang pertama. Kalau kita ada masalah dalam hidup, masalah urusan dunia, masalah dalam urusan agama, rujuk kepada para ulama. Bagaimana kita nak selesaikan masalah tersebut? Yang ni secara umum. Jadi lelaki ni tadi, dia ada masalah. Dia kata, aku diuji dengan banyak maksiat, khususnya daripada sudut pandangan dan penglihatan mata. Lalu dia minta nasihat daripada Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah. Kerana para ulama hakikatnya merupakan pewaris para nabi. Al-ulama warithatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warasul ilm, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para ulama merupakan pewaris para nabi. Jadi apabila kita dalam dunia ini, kita dalam kehidupan seharian, dalam bab agama, dalam bab dunia, ada masalah, rujuk kepada pandangan para ulama. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dahulu, mereka kalau ada masalah, mereka akan tanya Nabi terus. Mereka akan rujuk Nabi terus. Jadi inilah kita katakan peranan ulama menjadi pakar rujukan dalam permasalahan seharian. Huzaifah ibn Yaman contohnya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ni kalau aku bercakap dengan keluarga aku akan bercakap dengan nada yang kasar, dia kata. Bila dia bercakap, Huzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Huzaifah ini dia kata, aku ni ada masalah. Apa dia masalah? Masalahnya kalau aku berbicara dengan ahli keluargaku, nada suaraku ni begitu keras. Dia masalah dia begitu. Lalu apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita bagi solusi. Nabi kita bagi penjelasan dan jawapan. Nabi kita kata, aina anta minal istighfar? Di manakah kamu daripada perbuatan istighfar, wahai Huzaifah? Istighfarlah kamu kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali. Nescaya perbuatan tersebut insya-Allah akan melembutkan hati kita ini dan melunakkan lidah kita daripada kita menuturkan ucapan yang keras, ucapan yang kasar, kata-kata yang tidak baik. Jadi itu dianya, dia ada masalah, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dalam Sunan Ibn Majah. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, ada seorang lelaki ni dia mempunyai satu masalah, hadirin dan hadirat. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, masalah aku ni, hati aku ni keras, dia kata. Yang mana Huzaifah ni tadi, dia bukan masalah hati keras. Huzaifah ni lidah dia ini penuh dengan kekasaran. Tetapi tidak pada keadaan lelaki ni yang tak disebutkan namanya. Cuma kita katakan jahalatus sahabah la tadur. Kalau kita tak kenal siapa sahabat tu, dia tak memberi mudarat pada kesahihan riwayat. Kerana as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat ni semuanya adil, seperti yang disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Kathir. Dia tak memberi kesan kepada kesahihan sesebuah hadis, walaupun kita tak tahu sesiapa sahabat tersebut. Ni dalam ilmu hadis. Tetapi kita katakan lelaki ni walau tak disebutkan namanya, dia datang dalam bentuk yang tak dikenali. Seorang lelaki telah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya hati dia keras. Ini satu penyakit, ini satu masalah, musibah. Jadi apa solusi, apa ubat, apa penyelesaiannya? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, sekiranya kamu nak supaya hati kamu lembut, Nabi kata, at'imil miskin wamsah bi ra'sil yatim. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu nak supaya kamu ni dilembutkan hati, maka hendaklah kamu memberi makan kepada orang miskin dan hendaklah kamu menyapu kepala anak-anak yatim. Beri makan kepada orang miskin, sapu kepala anak yatim. Itu solusi atau cara bagaimana untuk kita melembutkan hati kita ini. Supaya bila kita bagi makan kepada orang miskin, kita akan dapat lihat betapa susah dan sukarnya kehidupan mereka. Jiwa kita pun lembut. Aku ni syukurlah aku tak mengalami kesusahan dan kesukaran yang sama. Kita sapu kepala anak yatim, maka kita pun rasa kesian. Hati kita akan menjadi lebih lembut. Jadi itu poin yang pertama daripada persoalan lelaki ni kepada Syekh Abdul Razak Al-Badar. Ada je masalah, rujuk para ulama'. Khususnya masalah-masalah kerohanian ataupun dari sudut masalah keagamaan dan seumpamanya. Kemudian Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala menjawab. Beliau kata apa? As'alullaha ay yashraha sadraka lit-taubah. Aku berdoa kepada Allah, kata Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah. Aku berdoa kepada Allah, semoga Allah melapangkan dada kamu untuk kamu bertaubat. Jadi ini akhlak yang baik sebenarnya. Ini faedah yang kedua. Faedah yang kedua, para ulama, para guru, para asatizah, hendaklah sentiasa doakan kebaikan untuk orang yang bertanya soalan kepada dia. Khususnya kalau yang bertanya tu menghidapi pelbagai masalah dalam hidup dia. Jadi kena biasakan doa kepada orang-orang yang bertanya, khususnya yang bertanya tu boleh jadi orang yang Allah uji dengan maksiat. Sama ada maksiat mata, maksiat lidah, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat kemaluan. Jadi sekiranya ada maksiat-maksiat tersebut dilakukan oleh seseorang dan orang itu ingin untuk bertaubat, untuk dia berhenti melakukan kesemuanya, lalu dia rujuk kepada ulama', maka hendaklah ulama' tersebut mendoakan supaya Allah mengampunkan lelaki ini.
atau Allah melapangkan dadanya untuk bertaubat seperti dilakukan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala. Inilah yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mana ada seorang lelaki yang mana dia ini pernah sekali meminta untuk dia berzina. Dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baginda beri izin kepadanya untuk berzina. Wal'iyadzubillah. Apa dia kata kepada Rasulullah? Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, i'zan li bizina, izinkan kepada aku ni untuk berzina. Subhanallah. Bayangkan hadirin dan hadirat, persoalan sebegini ditanyakan di hadapan Nabi. Minta izin untuk berzina. Lalu para sahabat sekalian ramai yang marah. Lalu Nabi SAW kata, dekatkan lelaki ini kepadaku. Rapatkan kedudukan lelaki ini dengan aku. Lalu Nabi tanya soalan. Nabi tanya, atardahu li ummik, kau redakah zina ni berlaku kepada ibu kamu? Reda tak kamu zina berlaku kepada ibu kamu? Lelaki ini kata, aku tidak reda sama sekali wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, wa kadzalikan nas la yardawnahu li ummahatihim. Macam itulah juga orang lain, mereka pun tak reda zina berlaku kepada ibu-ibu mereka. Kemudian Nabi tanya soalan lagi, atardahu li ukhtik, kau reda ke zina berlaku kepada kakak kamu, kepada adik perempuan kamu? Lalu lelaki ini kata, demi Allah aku tidak reda wahai Rasulullah zina berlaku kepada adik perempuan atau kakak aku. Nabi pun kata, wa kadzalikan nas, macam tu jugalah orang lain pun, la yardawnahu li akhawatihim, mereka pun tak reda juga zina berlaku kepada kakak mereka atau adik-beradik perempuan mereka. Jadi kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebahagian riwayat kata Nabi letak tapak tangan baginda alaihi salatu wassalam di dada lelaki tersebut. Lalu Nabi doa dengan 3 doa yang masyhur. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, Nabi kata, Allahumma ghfir dhanbahu, ya Allah kau ampunkan dosa lelaki ini. Wa tahhir qalbahu, kau sucikanlah hati lelaki ini ya Allah. Wa hassin farjahu, dan kau peliharalah kemaluan lelaki ini daripada maksiat. Ini doa Nabi SAW kepada seorang lelaki yang diuji dengan nafsu syahwat. Dia diuji dengan kehendak menuruti nafsu syahwat. Jadi samalah yang dilakukan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah. Beliau meneladani petunjuk Nabi SAW. Ini yang kita katakan, al-ulama'u warithatul anbiya. Para ulama' merupakan pewaris para Nabi. Jadi kita katakan ini akhlak. Selepas lelaki ini dia mengadu kepada Syekh Abdul Razak Al-Badar akan ujian dan musibah ataupun ujian kepada dirinya, maka Syekh Abdul Razak dia doa, dia kata, as'alullaha ay yashraha sadraka lit-taubati wa yuthabbitaka 'alal haqqi wal huda wa ay yuwaffiqana jami'an li sadidil aqwali wa salihil a'mal. Aku berdoa kepada Allah, semoga Allah lapangkan dada kamu untuk bertaubat. Semoga Allah tetapkan diri kamu di atas kebenaran dan juga petunjuk. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua terhadap ucapan yang tepat serta amalan yang saleh. Allahumma amin. Kemudian kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, wallazi ansahuka bihi fi hadzal maqami iddah umur. Yang aku beri pesan kepada kamu pada waktu ini adalah berkenaan beberapa perkara yang berikut. Kita tengok apa nasihat satu persatu Syekh Abdul Razak Al-Badar dalam tajuk kita, bagaimana menjaga pandangan mata. Yang pertama kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, an ta'lama anna Allah yarak. Pertama, hendaklah kamu tahu bahawasanya Allah Maha melihat kamu. Ini poin yang paling penting. Hendaklah kamu tahu Allah nampak kamu, Allah sedang tengok kamu dan Allah melihat kamu. Kemudian kata penulis kitab ataupun kata Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, an tatadhakkara daiman akbar zajir wa akbar rada'. Sesungguhnya bahawasanya hendaklah kamu sentiasa ingat penghalang atau penahan yang paling besar sekali daripada kita meneruskan maksiat adalah kita mengetahui sesungguhnya Allah melihat kita. Kita ingat, kita nak buat je maksiat. Contohlah,
kalau kita tergerak hati, kita tengok ada RM1,000 atau RM50 atau RM100 di hadapan mata. Kita tengok kiri, tengok kanan, tak ada orang di kawasan ini. Kalau kita ambil pun, duit tu kita jumpa, lalu tak ada siapa yang tahu. Maka kita nak curi duit tersebut. Contoh, kita nak ambil duit tersebut, bukan dalam arti kata kita nak iklankan macam seperti orang kata harta luqatah ke apakah, tidak. Memang kita nak mengambil duit disebabkan tuannya tidak mengetahui atau tercicir dan seumpamanya. Maka dalam keadaan itu kita kata, walaupun manusia tidak nampak aku ambil duit ini, Allah nampak aku buat sekarang ini. Jadi ini kita katakan kesan, ingat Allah tu ada. Jadi macam mana kita nak ingat Allah tu ada? Kena banyak zikrullah. Allah nampak, Allah tengok, Allah melihat, Allah memandang. Sebab itu kita katakan ini adalah akbar radi', penghalang atau penahan diri kita yang paling besar dan paling kuat daripada kita ini untuk meneruskan maksiat. Kita dalam nak contoh, ada orang dia nak melayari laman web lucah katakan, ataupun nak melihat kepada kemaksiatan menggunakan matanya. Waktu tu dia pergi secara bersendirian, sebab publicly orang tak tengok video lucah. Lalu dia pun dalam keadaan bersendirian. Maka ketika itu dia kata, selamat sekarang ni, tak ada siapa melihat aku. Jangan dia lupa, an ta'lama annallaha yarak, ketahuilah Allah melihat kamu. Yang ni pertama sekali, Allah melihat. Dan kita kena istihdar, kena timbulkan perasaan yang Allah sentiasa nampak, Allah sentiasa melihat kita ini. Kena ada dalam hati kita zikrullah, ingat Allah, Allah maha melihat. Ada sebuah kisah yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala. Az-Zahabi menceritakan berkenaan dengan sebab taubatnya Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Az-Zahabi berkata, suatu hari Al-Fudail ibn Iyad ini telah jatuh cinta dengan seorang wanita, dan dia pun mengekori perempuan tersebut sampai ke rumahnya. Dia tak dapat masuk sampai ke dalam rumah wanita tersebut, tetapi dia memanjat tembok rumah wanita itu untuk dia mengintai ke dalam. Sebaik badannya berada di tembok dinding rumah tersebut, ketika itu Al-Fudail ibn Iyad mendengar suatu bacaan firman Allah, yang mana firman Allah tersebut mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampaikah masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk jantung hati mereka itu dengan mengingati Allah. Jadi ketika itu terkejut Al-Fudail ibn Iyad. Dia menyungkurkan tangannya dan badannya daripada dinding, lalu dia pun turun. Dan apabila dia turun, waktu itu dia kata kepada Allah, bala ya Rabb wa qad an. Bahkan wahai Tuhan, telah sampai masanya. Lalu dia meninggalkan keadaan tersebut. Jadi kita dapat lihat di sini bahawasanya dengan kita mengingati kedudukan Allah, maka kita akan selamat daripada maksiat mata ni, daripada maksiat mata. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, Allah kata waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa kata Allah? Bagi mereka yang takutkan maqam Tuhan mereka, mereka akan dapat dua syurga, kata Allah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Mereka yang takutkan maqam Tuhan mereka, mereka akan memperoleh dua syurga. Dalam ayat ini, hadirin dan hadirat, ulama-ulama tafsir sepengetahuan saya, mereka ada yang menyebut tafsiran terhadap ayat ini. Mereka kata yang dimaksudkan menakuti liman khafa maqama rabbih, mereka yang takut kepada maqam Tuhan mereka adalah seseorang yang apabila dia nak buat maksiat, kemudian apabila dia ingat Allah, dia berhenti meninggalkan maksiat tersebut. Itulah orang yang tergolong dalam kalangan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Iaitu ketika dia nak buat maksiat, kata ulama-ulama tafsir sebahagiannya, ketika dia nak buat maksiat,
hampir dah nak melakukan maksiat tersebut, tiba-tiba dia ingat kedudukan Tuhannya, maka dia meninggalkan maksiat itu. Inilah maksud ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi mereka yang takutkan maqam kedudukan Tuhannya, mereka dapat 2 syurga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu berdua, yakni manusia dan jin, yang mana lagikah yang kamu akan dustakan? Jadi yang pertama, cara untuk kita menjaga pandangan kita daripada maksiat dan dosa adalah dengan kita mengetahui an ta'lama annallaha yarak. Ketahuilah bahawasanya Allah melihat kamu. Dan Al-Quran banyak menyebut tentang hal ini. Allah cerita dalam suratul Alaq, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu sesungguhnya Allah itu maha melihat atau melihat dirinya? Jadi Allah melihat, Allah tahu. Kemudian wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Innallaha khabirun bima ta'malun atau bima ta'maluna basir. Allah maha melihat terhadap apa yang kamu lakukan. Innallaha basirum bil ibad. Allah maha melihat terhadap perbuatan dan amalan hamba-hambanya. Jadi inilah, kita tak malukah kita kalau kita bermaksiat Allah melihat kita? Apa pilihan kita, apa kesukaan kita? Allah melihat kita dalam keadaan kita beribadah kepadanya, atau Allah melihat kita dalam keadaan kita bermaksiat kepadanya, wal'iyadzubillah. Sebab itu kita katakan dalam isu ini, sebahagian ulama mereka katakan, jangan kamu melihat kepada kecil atau besarnya maksiat, walakin unzur ila man ta'si. Akan tetapi lihatlah kamu kepada siapakah kamu bermaksiat. Kita jangan kira, Allah ini tengok ni dosa kecil sahaja, maksiat ni tak besar sangat dosanya. Jangan kita hanya melihat sekadar itu, dosa kecil, dosa besar. Tetapi kita perhatikan ila man ta'si, kepada siapa kamu bermaksiat. Kita sedang bermaksiat kepada Allah yang maha besar, meskipun dosa itu dosa kecil. Sebab Allah yang maha besar itu melarang kita melakukan perbuatan dosa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin dan hadirat yang saya hormati, cara untuk kita menjaga pandangan mata kita, atau kita nak takhallus atau melepaskan diri kita daripada maksiat mata, adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa pada Allah. Apa sahaja kerunsingan, kesulitan dan kesukaran dalam hidup, cara paling mudah adalah untuk kita berdoa. Ataupun cara paling utama sekali untuk kita menyelesaikan kemusykilan tersebut adalah dengan berdoa. Jadi kita katakan bahawasanya wasta'inu bis sabri was salah. Minta pertolongan dengan sabar, minta pertolongan dengan salat. Salat dari sudut bahasa membawa erti doa, tetapi boleh juga dengan cara kita salat dalam maknanya yang syar'i, iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim, iaitu ucapan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Boleh juga. Tetapi apa sahaja kerunsingan dan kesulitan dalam hidup, maka kita meninggikan tangan kita berdoa kepada Allah. Walaupun kita berada pada serendah-rendah keadaan dalam hidup, kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah dengan begitu tinggi. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun karim, yastahyi min 'abdihi idza madda yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifra." Sesungguhnya Allah itu maha pemalu lagi maha pemurah. Allah malu terhadap hambanya sekiranya hambanya menadah kedua tangannya ke arah Allah, lalu Allah membiarkan tangan itu pulang dalam keadaan kosong tanpa sebarang pemberian. Jadi kita doa kepada Allah. Tak kiralah besar mana masalah dan susah kita, tak kiralah berapa banyak keadaan dan kesulitan kita, yang penting kita doa kepada Allah dengan penuh yakin, dengan penuh husnuzan, sangka baik kepada Tuhan yang Allah akan mustajabkan. Kena ada kesungguhan dalam kita berdoa. Seperti kata Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu ad-du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, kata Nabi, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin ianya akan dimustajabkan. Wa'lamu, dan ketahuilah kamu, anna Allah la yastajibu ad-du'a min qalbin ghafilin lahin, bahawasanya Allah sama sekali tidak memustajabkan doa yang datang daripada hati yang alpa lagi lalai. Jadi kita doa bersungguh kepada Allah. Ya Allah, aku ni diuji dengan pandangan mata yang selalu mengarah ke arah maksiat. Ya Allah, aku diuji dengan lidah yang sentiasa menuturkan kata-kata yang tidak baik. Ya Allah, aku diuji dengan telinga yang selalu mendengar perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka kau berikanlah kebaikan dan afiat kepada anggota-anggota tersebut, agar kesemua mereka ini hanyalah melakukan perkara yang taat sahaja kepadamu. Supaya mata kita hanya melihat ke arah kebaikan, supaya telinga kita hanya mendengar perkara yang baik, dan supaya lidah kita hanya menuturkan ucapan-ucapan yang Allah redai. Sebab itu kata Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala, yang keduanya adalah an tukthira minad du'a. Hendaklah kamu banyak berdoa pada Allah. Wala siyama at-ta'awuz billahi minasyurur. Lebih-lebih lagi kamu minta perlindungan kepada Allah daripada segala keburukan dan kejahatan. Wa minad da'awatil ma'thurati sabitati fi hadzal maqam, antara doa yang maksur dan yang sabit dalam isu ini, dalam keadaan ini, kata Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, adalah doa yang diajarkan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Itulah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku, a'udzu bika min syarri sam'i, aku mohon perlindungan denganmu ya Allah daripada kejahatan pendengaranku, daripada keburukan pendengaranku. Wa min syarri basari, daripada kejahatan dan keburukan penglihatanku, dia kata. Wa min syarri lisani, aku juga mohon perlindunganmu ya Allah daripada keburukan lidahku. Wa min syarri qalbi, aku juga memohon kepadamu ya Allah perlindungan daripada buruknya jantung hatiku. Ada orang tanya, jantung hati pun ada maksiat ke? Kita kata ada juga maksiat. Antara maksiat hati adalah su'zan dengan Allah, buruk sangka dengan Allah. Kemudian maksiat hati buruk sangka dengan manusia. Maksiat hati seperti riak, maksiat hati seperti takabur, dan juga maksiat hati seperti ujub. Ini semua adalah maksiat-maksiat hati. Wa min syarri maniyyi, dan kata Nabi SAW dalam doa yang baginda ajarkan, daripada keburukan maniku, dia kata. Dan mani di situ benar-benar merujuk kepada sebahagian syarahan ulama mengatakan kejahatan yang terhasil daripada air mani dalam kurungan kehendak nafsu syahwat. Jadi kita minta perlindungan Allah ataupun doalah dengan doa ini. Kita ulang sekali lagi. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Kita minta perlindungan kepada Allah daripada keburukan 5 anggota. Yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, yang kedua lisan, yang ketiga lisan, yang keempat jantung hati, dan yang kelima adalah air mani. Dalam erti kata keburukan nafsu syahwat, yang mana kalau dia meliputi lelaki dan perempuan. Maknanya keburukan dan kejahatan yang terhasil daripada kehendak nafsu syahwat. Dan inilah doa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lazimi doa ini. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi.
Ada yang minta supaya saya ulang balik doa. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri basari wa a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Jazakumullahu khairan kepada semua yang kongsikan lafaz-lafaz doa tersebut, dan memang ada rakan-rakan kita telah kongsikan, dan terjemahannya boleh tulis juga terjemahan tersebut, hadirin dan hadirat yang menonton. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan denganmu daripada kejahatan pendengaranmu, daripada kejahatan penglihatan, dari kejahatan pendengaranku, dari kejahatan penglihatanku, dari kejahatan lisanku, dari kejahatan jantung hatiku, serta dari kejahatan air mani ataupun nafsu syahwatku. Itulah dianya yang diajar oleh Nabi SAW. Begitu juga ada sebuah lagi hadis daripada Nabi kita SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Baginda mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mal, atau wal a'mali wal ahwa. Yang mana maksudnya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan denganmu. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq, daripada akhlak-akhlak yang keji, akhlak-akhlak yang terkutuk, atau akhlak-akhlak yang mungkar. Kemudian kita kata wal a'mal, juga dan aku mohon perlindungan denganmu ya Allah daripada akhlak amalan-amalan yang buruk, serta hawa nafsu yang buruk. Jadi di sini kita dapat lihat doa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan denganmu daripada akhlak, amalan, serta hawa nafsu yang keji lagi buruk. Jadi kita boleh beramal dan lazimi doa-doa tersebut. Dan caranya adalah kita baca doa-doa ini di tempat-tempat yang mustajab padanya untuk berdoa. Dan banyak tempat yang kita ini digalak untuk berdoa. Contohlah kita baca ketika sujud kita dalam salat. Nabi SAW mengajar kita bahawasanya aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru du'a. Keadaan paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang bersujud. Maka perbanyakkanlah doa, kata Nabi SAW. Jadi itu keumuman sebenarnya. Nabi kata fa akthiru du'a. Maka boleh kepada kita untuk membaca apa sahaja doa yang warid, yang maksur daripada Nabi kita SAW ketika sujud. Seperti Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Ataupun Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan denganmu daripada kemungkaran pada akhlak, kemungkaran pada amalan, dan juga kemungkaran pada hawa nafsu kita ini. Baik, itu solusi yang kedua, iaitu bagaimana kita ini sekiranya diuji dengan diuji dengan maksiat dari sudut pandangan dan penglihatan, maka apakah cara dan solusinya? Kita dah sebutkan dua, dan kita nak pergi kepada solusi yang ketiga. Baik, al-amru tsalis, kata penulis kitab ini, adalah dengan cara kita menjauhi tempat-tempat fitnah, atau kita menjauhi tempat-tempat yang boleh mendatangkan keburukan kepada kita ini. Dari sudut bila kita berada pada tempat tersebut, mata kita sukar untuk terhalang daripada maksiat dan pandangan kepada maksiat. Jauhi tempat-tempat tersebut, tempat-tempat fitnah. Sebagai contoh, sebab itu sebahagian ulama mereka amat-amat menegaskan supaya kita ini tidak pergi ke tempat-tempat yang terlalu banyak percampuran antara lelaki dan perempuan. Lebih-lebih lagi pada zaman fitnah sekarang ini. Iaitu dalam zaman fitnah sekarang ini,
kita lihat budaya masyarakat kadang-kadang dengan tidak menutup aurat, walaupun tidak pakai tudung, ataupun tidak yang pakai tudung pula tidak menutup dengan aurat yang sempurna. Jadi contohnya begitu. Begitu juga yang lelaki juga, kadang-kadang kita lihat keluar merata-rata pakai seluar pendek, kadang-kadang tak jaga pusat ke bawah, kadang-kadang keluar daripada rumah pakai boxer. Ini semua musibah sebenarnya, musibah dan bala, ujian yang Allah berikan kepada kita dari sudut pandangan mata kita ini. Sebab itu hadirin dan hadirat, kita jauhi tempat-tempat macam ni. Katakanlah kalau kita nak masuk ke dalam mall dan kita tahu di mall ni orang kata pakaian tu tak terjaga sangat, maka jauhi diri kita daripada pergi ke tempat tersebut. Melainkan bukanlah nak kata haram pergi, tetapi melainkan kalau kita pergi atas urusan keperluan, memang nak cari barang, dan kita tetap menjaga juga pandangan mata kita ini. Dia kata di sini, jangan kamu la tulqi nafsaka fi mawaridil fitan. Jangan kamu letak campakkan diri kamu di tempat-tempat fitnah, kata penulis, kata Syekh Abdul Razak Al-Badar. Dahlah kamu letakkan diri kamu di tempat fitnah, summa tatlubus salamah. Kemudian kamu minta supaya Allah selamatkan kamu. Dah. Sebenarnya orang kata pada peringkat awal lagi kita sudah menjauhi tempat-tempat yang memberi bahaya kepada kita. Menjauhi tempat-tempat fitnah tersebut. Bahkan hendaklah kamu menjauhi tempat-tempat tersebut. Jadi contoh kalau ada tempat-tempat yang berlaku ikhtilaf, berlaku percampuran antara lelaki dan perempuan yang tidak terkawal. Yang ini seperti kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, yang mana beliau mengatakan sekiranya bercampur lelaki dan perempuan di satu tempat, maka dia mengatakan bahawasanya ia adalah sama seperti percampuran api dengan kayu api. Jadi cuba tengok apa jadi antara al-hatab, kayu api tu ataupun kayu dengan api, apa jadi? Dia akan saling membakar. Maknanya dia akan memarakkan kemaksiatan apabila terlalu tidak terkawalnya pergaulan atau percampuran antara lelaki dan perempuan. Jadi jangan kita pergi ke tempat-tempat yang boleh menyebabkan pandangan mata kita ini terarah dan mengarah ke arah maksiat mata. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi dikatakan di sini, kerana sebabnya adalah kerana apabila kita keluar daripada rumah kita ini, kita keluar daripada rumah kita ni, kita akan diuji sebenarnya. Sebab itu Syekh Abdul Razak ini dia mengatakan, ataupun beliau mengatakan hafizahullah ta'ala, bahawasanya kita ni jangan pergi ke tempat-tempat fitnah. Tempat-tempat orang kata pergi ke lorong-lorong yang kita tahu ada perempuan yang ataupun ada orang buat maksiat, ataupun yang memang jenis tidak menjaga pakaian atau menjebakkan kita ke arah maksiat. Jangan pergi. Sebab kita ni bila kita keluar rumah sahaja, kita ini berhadapan dengan bahaya. Kita berhadapan dengan bahaya. Sebab itulah Nabi kita SAW mengajarkan, kalau kita keluar rumah, kita baca ataupun ada lebih kurang 2 doa yang maksur. Yang pertama, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan datang daripada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. Kita minta Allah jaga kita ini sepanjang kita keluar rumah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan ia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada satu lagi doa daripada Nabi SAW. Baginda mengatakan dan ajarkan kepada kita, kita keluar rumah, Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udal au azilla au uzal au azlim au uzlam alaih, ataupun an azlim au uzlam alaih. Jadi ini kita katakan doa au ajhal au yujhal alaih. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udal wa an azilla au uzal an azlim au uzlam an ajhal au yujhal alai. Itu maksud yang sebenar yang ingin saya sampaikan.
Maksudnya apa? Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, aku mohon perlindungan denganmu ya Allah, min an adil, daripada aku ni tergelincir dalam kesesatan, au udal, ataupun aku ni, maksudnya dalam keadaan aku ni menyesatkan atau aku ni disesatkan. An azilla au uzal, aku ni tergelincir atau aku ni digelincirkan. An azlim au uzlam, aku ni menzalimi atau aku dizalimi ketika aku keluar. An ajhal au yujhal alai, aku ni melakukan perkara yang bodoh ataupun aku ni dibodohkan atau diperbodohkan. Ini yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi apabila kita keluar rumah, kita membaca doa-doa tersebut, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udal, an azilla au uzal, au an azlim au azlam, an azlim au uzlam, an ajhal au yujhal alai. Itu dia. Okey. Jadi ada yang kongsikan hadis tersebut, maka itu kita kata, ya Allah, lindungilah aku daripada aku ni menyesatkan orang, atau aku disesatkan, aku menggelincir, atau aku tergelincir, aku digelincirkan, terjebak ke lembah maksiat, terjebak ke tempat-tempat. Lindungi, kita minta perlindungan daripada Allah, kerana tidak ada alla malja'a minallah illa ilaih. Tidak ada lagi tempat melainkan kita hanya perlu kembali kepada Allah sahaja. Seperti yang Allah sebut dalam surah Taubah, alla malja'a minallahi illa ilaih. Jadi kita hanya minta kepada Allah, minta perlindungan, talabul aus, al-isti'azah, at-ta'awuz, minta perlindungan kepada Allah daripada gangguan tempat-tempat yang buruk. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Yang keempat, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, yang keempat ni sebenarnya adalah second last, poin yang kedua terakhir, iaitu cara bagaimana kita nak menjaga pandangan kita. Bagaimana cara kita nak, orang kata, mengelakkan kita terjebak maksiat daripada arah mata. Iaitu kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, al-ihtimamu bil ibadah. Fokus beribadah sahaja. Sibukkan diri dengan ibadat. Itu kata Syekh Abdul Razak Al-Badar. Kalau kita sibuk atau disibukkan dengan ibadat, maka kita sudah tidak ada masa untuk melihat maksiat. Sebab kita sibuk. Tetapi kenapa orang kita sekarang ni boleh tengok kepada laman web lucah atau melihat ke arah maksiat? Kerana dia lapang. Kerana dia ada masa. Sebab itu kita kata, kenapa kes ni berlaku ataupun peningkatan berlaku? Kerana waktu PKP. Bila berlakunya PKP, berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan, maka kita katakan ada yang work from home, ada yang tidak keluar rumah, ada yang duduk hanya di dalam bilik. Jadi mereka ni banyak masa lapang. Bila dia banyak masa lapang, maka kadang-kadang dia melakukan maksiat. Wal'iyadzubillah. Dia melakukan maksiat apabila dia lapang. Sebab itu ada sebahagian kita menyebut bahawasanya, mengatakan bahawasanya pemuda dicampur pula dengan masa lapang, boleh jadi itu adalah permulaan ke arah maksiat. Jadi dia kena hati-hati. Itu anak muda bercampur dengan masa lapang, boleh jadi itu adalah permulaan ke arah maksiat. Kena ubah benda tu. Anak muda campur dengan masa lapang sepatutnya menjadikan ia memenuhkan dengan ibadat. Itulah sepatutnya ciri-ciri Muslim. Saya ingat masa saya belajar dahulu, saya tanya kepada guru saya. Saya kata, Syekh, malam ni ada tak masa lapang untuk kita baca kitab? Lepas tu Syekh kata kepada saya, asalnya kepada setiap Muslim dituntut untuk masa dia itu sentiasa penuh, dia kata. Masa dia sentiasa penuh dengan kebaikan. Melainkan dia sendiri yang melapangkan masanya untuk diisi dengan kelas, pengajian, ilmu dan seumpamanya. Lalu Syekh saya kata kepada saya, menjawab persoalan kamu, ya, malam ni saya lapangkan masa saya untuk kita baca kitab sama-sama. Bukanlah kita ni asyik lapang je, free je, tidak. Kita melapangkan masa kita untuk itu, ini. Tetapi asalnya kita kena sibuk. Sibuk dengan ibadat, sibuk dengan kebaikan. Kemudian kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, bersungguh dan sibuklah kamu dengan ibadat. Dia kata, bersegeralah kamu pergi ke masjid. Jangan kamu bersegera atau gopoh kapah nak keluar daripada masjid.
lalu banyakkanlah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara untuk kita menyelesaikan masalah kita dari sudut maksiat mata atau bagaimana kita menjaga pandangan mata kita. Wa aksir min zikrillahi subhanahu wa ta'ala, dan kata Syekh, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Syekh mengongsikan sebuah surat daripada Muawiyah kepada Al-Mughirah, iaitu kata Muawiyah dalam surat tersebut, dia kata, uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia seakan bagi isyarat. Muawiyah ini radhiyallahu anhu, beliau seakan memberi isyarat kepada Al-Mughirah. Dia kata, Al-Mughirah ni, wahai Mughirah, dia kata, tuliskan kepadaku apa yang telah kamu dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Mughirah dia hantar surat kepada Muawiyah radhiyallahu anhuma. Dia kata fakataba ilaihi, maka ditulislah kepada Muawiyah, inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baginda selalu membaca pada penghujung salat, dalam arti kata selepas baginda selesai mendirikan salat, baginda membaca zikir berikut, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang membawa maksud, tidak ada Tuhan selain Allah, dialah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu buat dirinya. Baginya lah atau miliknya lah kekuasaan dan kerajaan, dan baginya lah segala pujian, dan dia Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalang terhadap apa yang telah kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang dapat memberi pada apa yang kamu larang atau kamu halang. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Dia kata. Kemudian dihantar lagi surat kepada Muawiyah. Dia kata bahawasanya Mughirah mengatakan Nabi SAW kana yanha, baginda pernah melarang an qil wa qal, daripada banyak cakap-cakap kosong. Nabi larang daripada banyak cakap kosong. Wa kasrati sual, Nabi juga melarang daripada kita ni banyak bertanya benda yang tidak ada manfaat dan tidak ada faedah. Wa idha'atil mal, Nabi juga melarang kita daripada kita ni membazir harta ataupun mengabaikan harta, ataupun kita kata pengabaian terhadap harta. Juga kata Muawiyah, sesungguhnya Nabi SAW wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man'in wahat. Nabi SAW melarang daripada kita ini menderhaka kepada ibu-ibu. Nabi melarang kita daripada membunuh anak perempuan, dan Nabi melarang kita daripada kita ini menghalang hak daripada ditunaikan. Maknanya kalau kita ni ada hak ke atas orang lain, maka kita tak boleh nak halang hak tersebut. Jangan kita kata tak naklah aku bayar hutang kamu, aku tak nak bagi nafkah kepada kamu, aku tak naklah melakukan tanggungjawab tersebut. Jangan. Yang ni itu termasuk Nabi larang wa man'in wahad. Kemudian kata penulis kitab lagi, ataupun kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, dia kata, kalaulah kamu dah selesai salat, sebab peristiwa ni berlaku bila? Maknanya Nabi ni waktu ni bila? Maknanya surat Mughirah kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma tersebut, surat tersebut dia nak cerita kepada Muawiyah bahawasanya Nabi ni tiba-tiba dia mulakan apa? Dia kata Nabi ni lepas Nabi salat, Nabi zikir. Nampak? Mula-mula kita salat dulu. Yang ni yang kita kata ihtamma bil ibadah ni, fokus ibadat. Mula-mula Nabi salat. Selepas Nabi salat, Nabi zikir. Apa zikir Nabi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Kemudian barulah selepas dia kata begitu, Muawiyah tambah lagi. Dia kata sesungguhnya Nabi SAW melarang beberapa perkara. Yang pertama, Nabi larang banyak cakap kosong. Kedua, wa an kasrati sual, banyak bertanya soalan yang tidak bermanfaat.
Yang ketiga, Nabi larang idha'atil mal, iaitu daripada kita ini membuang harta ataupun pembaziran harta. Lalu dia tambah lagi, wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man'in wahat. Nabi SAW melarang daripada kita menderhakai ibu-ibu. Nabi melarang kita membunuh anak-anak perempuan. Dan Nabi melarang kita ini menahan hak diri kita ini ke atas orang lain daripada ia ditunai atau dilakukan. Lalu kata Syekh, dia kata, Fasubhanallah, hadhihi latifah ajibah yutanabbahu laha. Ini adalah satu benda yang ajaib, dia kata. Yang mana kalau kita teliti, iza sallaita, sekiranya kamu telah selesai mendirikan salat, wa zakartallaha, kamu mengingati Allah, wa mannallaha subhanahu wa ta'ala alayka bihadhihi ni'matil azimah wal minnatil kabirah, ihdhar. Dan Allah telah memberi kurnia kepada kamu akan nikmat yang besar serta pemberian yang besar ini, maka perhatikanlah, maka jaga-jagalah kamu. Sallaita wa zakartallaha wa ji'ta bihadhihi al-azkar, kamu salat, kamu ingat Allah, zikir kepada Allah, dan kamu bawa ataupun kamu baca zikir-zikir ini. Lalu wa nahatta minal masjid, kamu keluar daripada masjid, maka hendaklah kamu ingat, tazakkar, ingatlah kamu, kana yanha sallallahu alaihi wasallam an qilin wa qal, Nabi kita pernah melarang daripada kita ni banyak cakap kosong, wa kasrati sual, Nabi larang kita ni banyak minta kepada banyak tanya soalan yang tidak bermanfaat, wa idha'atil mal, Nabi larang kita ni daripada pembaziran dan pemborosan harta, wa kana yanha an uquqil ummahat, Nabi melarang daripada kita ni menderhakai ibu-ibu, wa an wa'dil banat, daripada kita membunuh anak-anak perempuan, wa man'in wahat, Nabi melarang kita ini daripada menghalang atau mencegah hak-hak kita daripada ditunaikan. Fassalatu sya'nuha ajib, kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, salat ni dia punya kedudukannya begitu ajaib dan menakjubkan. Maka sebab itu Al-Quran sendiri jelas menyebut bahawasanya dengan salatlah maksiat itu akan berkurangan. Kerana daripada kita salat, ia akan mencegah daripada maksiat. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini kata Allah dalam Quran. Sesungguhnya salat mencegah daripada perkara-perkara keji dan perkara-perkara mungkar. Perkara keji itu boleh jadi datang daripada pandangan mata kita, lihat ke arah maksiat, menuturkan ucapan kotor, mendengar perkara-perkara yang maksiat, tidak baik, umpatan, ribah dan seumpamanya. Maka salat adalah dia punya solusi. Ihtamma bil ibadah, fokuskanlah diri kita ini dengan ibadat, sibukkan diri dengan ibadat. Orang yang sentiasa sibuk dengan perkara-perkara benefit yang memberi manfaat kepada dirinya, dia tidak akan ada masa untuk dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau seseorang itu dia banyak maksiat, benda-benda itulah yang akan menatijahkan kesan sebaliknya. Sehingga kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu rahmatal abrar, sebagaimana salat dapat mencegah daripada perkara keji dan mungkar, demikianlah perkara keji dan mungkar dapat menghalang kita daripada mendirikan salat. Kalau dok tenggelam dengan dunia maksiat, tenggelam dengan dunia syahwat, kita ikut sangat maksiat-maksiat dan kehendak syahwat, maka kita akan lalai dan terabai daripada mendirikan salat. Wal'iyadhu billah. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya muliakan, yang terakhir adalah cara untuk kita menjaga pandangan mata kita ini adalah ar-rifqatu as-salihah. Ar-rifqah as-salihah. Ar-rifqah as-salihah ni kita kena ada kawan yang baik, kena ada kawan yang baik, ataupun kena ada pendamping yang baik. Dalam erti kata sahabat kita ataupun yang sudah berkeluarga, pasangan mereka menjadi pendamping antara satu sama lain. Sebagai contoh, seorang suami dia sentiasa ada isteri salihah bersamanya yang menjaga dia. Begitulah juga seorang isteri sentiasa ada suami yang saleh yang menjaganya. Maka inilah yang dimaksudkan dengan peneman atau pendamping yang baik. Kalau kita ada pendamping yang baik, maka pendamping yang baik itu akan membantu kita ini daripada kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kata penulis kitab ataupun kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, hendaklah kamu bersungguh untuk mendapatkan seorang peneman yang baik.
dan jauhilah kamu daripada peneman-peneman atau rakan-rakan yang jahat. Dia kata kerana sesungguhnya sahabat tu memberi kesan kepada kita. Sahabat dia akan bagi kesan kepada kita. Kalau sahabat tu dia baik, dia akan bagi kesan kebaikan kepada kita. Tapi kalau sahabat itu tidak baik, maka dia akan beri kesan kejahatan dan keburukan kepada kita. Sehingga kata Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu dia berada di atas agama sahabatnya, maka hendaklah salah seorang kamu memerhatikan, menghalusi atau memperhalusi, teliti siapa dia berkawan. Sebab kita akan terikat. Seseorang berada atas agama kawan dia, jadi kita kena teliti. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah dia teliti dengan siapa dia berkawan. Jadi oleh kerana itu kita teliti dalam memilih kawan. Kemudian inilah sebenarnya hadirin dan hadirat merupakan poin yang terakhir, kerana kawan yang buruk akan memberi mudarat kepada kita. Tetapi sayalah secara jujur saya boleh menambah satu lagi poin yang keenam, bagaimana cara menjaga pandangan mata dan penglihatan. Saya kata jujurnya beginilah. Kita ni kadang-kala kita banyak, khususnya anak-anak muda, kita banyak melihat ke arah movie, ke arah filem. Dan kalau kita lihat banyak ke arah movie-movie barat, kita tahu betapa merosakkannya movie-movie barat. Kerana movie barat tak terbina dengan niat nak bagi kebaikan kepada orang, tidak sama sekali. Niat mereka sama sekali tidak untuk memberi kebaikan kepada penonton, tidak sama sekali. Sebaliknya mereka niat adalah untuk menghiburkan, ataupun niat mereka adalah untuk orang kata memperkenalkan ideologi mereka, memperkenalkan corak fikiran mereka. Itulah dianya. Sebab itu kadang-kadang dalam movie-movie kadang kita tengok sama ada secara online ataupun di panggung wayang ataupun dalam Netflix dan seumpamanya. Percaya atau tidak hadirin dan hadirat, terlalu banyak unsur-unsur yang akan memberi mudarat pada mata dan penglihatan kita. Kita sudah tak boleh elak, melainkan dengan cara kita tutup TV ataupun dengan cara kita tak buka langsung. Itulah dianya. Sebab susah sangat nak menjaga. Jadi oleh kerana itu, kita katakan kalau kita orang kata betul-betul ingin berusaha untuk mengelak, kerana percayalah, buka sahaja movie apa pun, kalau orang putih punya movie pasti ada unsur-unsur yang negatif, yang kalau kita tengok pun boleh membangkitkan syahwat. Jadi lebih baik kita tak tengok langsung dan kita disibukkan dengan benda-benda lain sahajalah. Tambahan kalau ada orang memang dia dalam fatrah nak berjimat masa musim PKP ni, boleh sahaja dia unsubscribe Netflix dia, ataupun dia tidak melanggan movie-movie di internet secara online, kerana benda-benda ini akan memberi kesan negatif kepada pandangan mata kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi saya merasakan cukup sekadar itu perbahasan kita pada malam ini. Jadi oleh kerana itu saya ucap jazakumullahu khairan kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir menonton kita punya tazkirah pada malam ini. Ada dari kalangan wakil kaum ibu yang kata sebagai ibu bapa kami juga bimbang bila ramai anak-anak yang banyak masa lapang melayan TikTok dan PUBG, apatah lagi kandungannya banyak yang melalaikan dan sia-sia. Saya dapat melihat perubahan sikap anak-anak ini bila mereka terdedah kepada hiburan yang melampau. Tak mampu kita nak menanganinya, melainkan banyak berdoa kerana mereka lah bakal peneraju sesebuah negara. Saya doakan kepada Puan, semoga Allah berikan kepada Puan anak-anak yang saleh dan salihah, taat kepada Puan. Semoga mereka ini jauhi daripada hiburan-hiburan yang melalaikan, serta mereka mendekatkan diri mereka kepada ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jazakumullahu khairan kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir menonton pada malam ini. Saya minta maaf setinggi-tinggi kemaafan jika ada salah silap dan terkasar bahasa, khususnya yang kepada yang tekan-tekan angry itu. Maka saya minta maaf kepada anda lebih-lebih lagi lah sekiranya ada salah silap dan terkasar bahasa. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.